don't believe it. I do not believe it. Yeah. Or Lee Chong Wei. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Lia Osman. Jadi kita akan teruskan belajar Bahasa Melayu tahun 5 bersama dengan Cikgu. Pada kali ini kita akan teruskan dengan tajuk Bulu Tangkis Terkini, buku teks halaman 134. Baiklah murid, pada kali ini kemahiran yang terlibat ialah membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Kita pernah buat kemahiran ni sebelum ni. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini ataupun selepas kamu menonton video ini, cikgu berharap kamu semua dapat membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari 10 makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Jadi kriteria kejayaan yang patut ada pada kamu pada akhir PDP ini ialah pertama, dapat mencari 5 makna perkataan. Yang kedua, mengenal pasti perkataan di dalam kamus, sama ada kamus fizikal ataupun kamus elektronik. Jadi mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Kita perlu baca petikan dahulu. Ada beberapa perkataan di dalam petikan itulah yang akan kita cari makna perkataannya. Baiklah, bulu tangkis terkini. Syufrin telah membaca rencana inovasi bulu tangkis dalam sukan badminton. Dia ingin berkongsi maklumat tersebut dengan rakan kelab badmintonnya. Baiklah murid, cikgu menjemput seorang murid iaitu Yaya untuk membaca rencana ini. Jadi kamu semua pun perlu membaca juga rencana ini sendiri ya. Perkembangan sukan berulang seiring dengan teknologi dan inovasi. Oleh itu, Persatuan Badminton Malaysia atau BAM menyambut baik keputusan Persekutuan Badminton Dunia atau BWF yang meluluskan penggunaan bulu tangkis sintetik mulai tahun 2021. BWF perlu melaksanakan perubahan itu dengan memastikan kualiti bulu tangkis sintetik itu sama seperti bulu tangkis yang diperbuat daripada bulu angsa. Sehubungan dengan itu, BWF mendapatkan maklum balas daripada pemain sebagai individu penting dalam inovasi ini. Setelah ujian dilakukan, bulu tangkis sintetik didapati lebih efektif. Misalnya, dari segi kualiti permainan, pergerakan bulu tangkis sintetik lebih cepat berbanding dengan bulu tangkis sedia ada. Namun begitu, BWF yakin pemain dapat menyesuaikan teknik permainan dengan cepatnya. Penggunaan bulu tangkis sintetik ini juga selaras dengan kempen kelestarian alam. Oleh sebab ketahanannya, pemain dapat mengurangkan kekerapan pembuangan bulu tangkis ini. Tambahan pula, bulu tangkis sintetik dapat mengelakkan kebergantungan pada bulu angsa. Ujian juga mendapati penggunaan bulu tangkis dapat dijimatkan sehingga 25%. Situasi ini memberikan insentif penting bagi ekonomi dan alam sekitar demi masa hadapan sukan badminton. Baiklah, terima kasih kepada kawan kita Yaya kerana telah membacakan rencana itu dengan baik sekali. Jadi murid-murid, apakah isi tentang rencana ini? Mari kita sepintas lalu cuba memahami isi yang disampaikan. Baiklah, rencana ini berkaitan dengan penggunaan bulu tangkis sintetik yang bermula pada tahun 2021. Rencana ini menceritakan yang bulu tangkis ni pun menerima perubahan seiring dengan perkembangan teknologi moden dari segi kualiti pembuatannya. Kualiti bulu tangkis sintetik itu sama seperti bulu tangkis yang diperbuat daripada bulu angsa. Tetapi terdapat inovasi baharu untuk bulu tangkis yang terkini ini. Apa dia? Bulu tangkis
sintetik dikatakan lebih efektif. Dapat meningkatkan kualiti permainan. Adakah awak di sini yang suka bermain badminton? Cikgu pun suka bermain badminton. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu mencari makna perkataan. Baiklah, cikgu sediakan di sini jadual. Jadual dan perkataan-perkataan yang kita akan cari di dalam kamus sebentar lagi. Jadi kita nak gunakan kamus apa ni? Cikgu nak tunjukkan cara menggunakan kamus elektronik ataupun kamus atas talian ataupun kamus online. Jadi jom kita teruskan mencari makna perkataan. Baiklah murid-murid, mari kita cuba mencari makna perkataan menggunakan kamus atas talian. Jadi caranya mudah sahaja. Kita cari bersama-sama ya makna perkataan ini. Baiklah, kita pergi saja di ruangan carian ataupun ruangan search. Di dalam enjin Google ni kita typekan kamus online. Okey, kemudian enter. Akan keluar banyaklah di sini kamus online. Kita ambil kamus online DBP ini, PRPM. Diklik, akan keluar paparan seperti ini. Kemudian di ruangan carian perkataan ni, kita type lah perkataan yang kita nak cari maknanya. Contohnya dalam rencana tadi, perkataan pertamanya apa tadi? Sintetik. Jadi kita type sintetik. Sintetik dan kita klik butang cari. Sudah ada di situ. Sintetik. Sin ada titik tu. Sintetik ni cara sebutannya ya. Baiklah, definisi di sintetik di sini bukan bahan yang disediakan daripada bahan kimia atau bahan tiruan ataupun bukan daripada sumber semula jadi. Makna perkataan yang diberikan di sini berdasarkan Kamus Dewan edisi ke-4. Jadi maksudnya jelas dan betul dan kamu boleh gunakan untuk pemahaman kamu. Jadi kita teruskan dengan perkataan yang kedua. Apa perkataan yang kedua tadi? Sekejap cikgu tengok. Kualiti. Kita type apa makna kualiti. Dan klik carian. Dah keluar dah tu, kualiti. Kualiti bermaksud darjah kecemerlangan, biasanya yang tinggi. Ataupun maksud ringkas dia mutu. Kamu ambil yang bahagian depan ni pun dah cukup dah. Untuk menunjukkan maksud tentang kualiti. Ataupun ambil mutu sahaja ni pun dah cukup. Kualiti maksudnya ialah mutu. Contoh ayat. Di sini dia ada beri contoh ayat. Barang-barang itu baik kualitinya. Yang ini tanda ni kita letakkan perkataan itu. Barang-barang itu baik kualitinya ataupun berkualiti. Berkualiti kita tambahkan imbuhan maksudnya mempunyai kualiti. Bermutu ini dapat memberikan gambaran yang terang serta jelas dan kualiti apabila ditayangkan. Baiklah, jelas murid-murid? Jadi kamu boleh ambil ni ya. Darjah kecemerlangan yang biasanya tinggi ataupun makna dia mutu. Tag mutu pun dah jelas dah. Maksud kualiti ialah mutu. Baiklah, seterusnya. Perkataan yang seterusnya. Perkataan yang berwarna ya di dalam petikan tadi. Inovasi. Inovasi. Mari kita cari makna inovasi. Dia panjang tu. Inovasi sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. Kamu boleh ambil makna yang pertama ni. Sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. SPT ni ialah seperti kaedah. Nanti tuliskan dengan perkataan yang penuh ya. Baiklah, ataupun maksudnya kita boleh panggil juga sistem ataupun adat ataupun yang baru. Jadi cikgu rasa kamu ambil yang hadapan ni pun dah boleh dah. Sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. Baiklah, nanti kamu baca lagi ya. Pelbagai maksudnya lagi yang diberikan di sini. Inovasi boleh juga dinyatakan sebagai perihal.
Baiklah, seterusnya kita lihat perkataan yang seterusnya. Perkataan berwarna dalam petikan efektif. Efektif. Kita klik cari. Efektif. Jawi pun ada di situ. Baiklah, efektif. Maksudnya ada kesannya. Ini dia maksudnya. Ada kesannya. Ambil yang ni pun dah okey dah. Ada kesannya ataupun berkesan ataupun mujarab. Boleh ambil salah satu. Cikgu rasa kamu ambil yang depan ni lah. Ada kesannya ataupun berkesan. Itu maksud efektif. Baiklah, kita teruskan dengan perkataan yang seterusnya. Teknik. Teknik. Dan kita cari maksudnya. Makna teknik ialah pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri. Maksudnya, kita boleh ambil yang ni ya. Pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barang-barang hasil industri. Contoh kat situ jentera, kenderaan, bangunan dan lain-lain. Contoh ayatnya, kita sekarang hidup dalam zaman teknik dan sains. Okey. Ataupun maksud yang keduanya, kaedah mencipta sesuatu hasil seni. Ini maksud yang lain lah, bergantung kepada ayat. Baiklah, seterusnya kita lihat makna bagi perkataan kelestarian. Kelestarian. Kita cari. Kelestarian maksudnya keadaan. Kelestarian bermaksud keadaan yang tidak berubah atau yang terpelihara seperti asal, ataupun maksud ringkas dia keaslian. Keaslian. Ini maksud panjangnya ya, keadaan yang tidak berubah atau terpelihara seperti asal. Okeylah, kita teruskan dengan perkataan kebergantungan. Kebergantungan. Baik, kita cari maksud kebergantungan. Kebergantungan. Perihal, bergantung. Ikat kebergantungan pada orang lain. Kebergantungan ni kita boleh letakkan maknanya sebagai perihal ataupun terlalu bergantung kepada orang lain. Cuba lihat ni. Ataupun keadaan di mana kita mengharapkan sesuatu ataupun seseorang itu sahaja. Itu maksudnya kebergantungan. Baiklah, kita teruskan dengan perkataan yang terakhir iaitu insentif. Insentif. Baiklah, insentif bermaksud sesuatu yang diberikan atau ditawarkan sebagai dorongan atau galakan. Ataupun boleh letak juga makna ringkas dia dorongan ataupun galakan. Contoh ayat dekat sini. Berbagai-bagai insentif disediakan untuk pelabur asing menanam modal di negara ini. Kerajaan sediakan pelbagai dorongan ataupun galakan nak tarik pelabur asing datang melabur di negara kita. Baiklah murid, itu dia cara untuk mencari makna perkataan secara online ataupun secara atas talian. Ini kita panggil kamus elektronik. Baiklah murid-murid, jadi di dalam jadual yang cikgu dah sediakan ini, nanti bolehlah kamu mencuba mencari semula makna perkataan secara atas talian menggunakan kamus atas talian ataupun kamus elektronik mengikut cara yang cikgu dah tunjukkan tadi. Jadi ini tugasan kamu untuk kali ini. Baiklah, jadi aktiviti ketiga itu tadi yang cikgu beritahu tadi, lengkapkan makna perkataan. Kita dah cari sama-sama tadi kan. Jadi kamu boleh letakkan makna perkataan di dalam jadual itu tadi. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana hadir belajar bersama dengan cikgu pada kali ini. Tahniah, anda semua memang murid yang hebat. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Jadi jaga diri, jaga SOP, jaga kebersihan. Jangan keluar jika tiada keperluan. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.